Rancangan Manjada Wajada ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Bank Islam dan Yayasan Basmi Kemiskinan. Wanita bersemangat wajar, tiada kenal putus asa, sentiasa melangkah maju. Cita-cita ditanam, tekad dicapai. Jika kita membincangkan soal tanggungjawab, berapa ramaikah yang sanggup memikul tanggungjawab orang lain dan melaksanakan tanggungjawab itu dengan sepenuh hati? Episod Manjada Wajada minggu ini, kisah si isteri memikul tanggungjawab suaminya, seorang isteri yang mencari nafkah dan sumber rezeki untuk menanggung seluruh keluarganya. Perjalanan kru Manjada Wajada diteruskan ke Batu Kikir, daerah Jempol, Negeri Sembilan. Kami meneruskan misi untuk membantu keluarga miskin keluar dari belenggu kemiskinan. Hamidah Zura merupakan seorang isteri dan ibu kepada 5 orang anak. Tinggal bersama keluarga mertuanya di Kampung Pau. Suaminya disahkan menghidap penyakit mental akibat tekanan setelah kehilangan adiknya dalam sebuah kemalangan jalan raya. Biarpun kelihatan normal, Hamidah tidak pernah mengharapkan suaminya untuk melakukan sebarang pekerjaan. Bimbang, perkara buruk bakal berlaku. Semua kerja rumah diuruskan Hamidah seorang diri. Menyiapkan anak untuk ke sekolah serta menjaga makan pakai mertuanya yang sudah tua. Suami saya ni dapat tekanan jiwa. Puncanya dari jiwa dia tertekan sebab dia ada seorang adik tau. Dia sayang sangat kat adik dia ni. Lelaki. Adik dia aksiden. Meninggal. Daripada situlah jiwa dia tertekan. Rasanya sampai berapa tahun lah. Lama. Ponik dah, bubik dah kan. Wanita tabah ini cekal memikul tanggungjawab menyara keluarganya. Seorang diri meredah semak belukar bersama tekad mencari rezeki untuk keluarga. Walaupun terdedah dengan pelbagai bahaya, dia sanggup merisikokan diri menori getah dalam hutan tebal. Setiap titis getah cukup berharga untuk dia dan anak-anaknya. Pernah saya pergi ke kebun, pergi kebun untuk torai getah kan. Saya pergi. Apa saja kerja janji halal. Itu ya. Jika tidak menoreh, Hamidah akan mengambil upah mengutip cendawan untuk menampung pendapatan yang tak pernah cukup untuk keluarga ini. Walaupun dia susah macam mana pun dia tak cakap dengan saya. Tapi kita tahulah macam mana dia punya apa kan. Macam mana dia tak cakap. Sebab kat sini pun gaji dia bila-bila masa dia boleh ambil gaji dia. Kita tak sampai sebulan baru bagi gaji tak. Bila masa je 2-3 hari lepas dia nak ambil. Macam tu. Sebab kita faham dia macam mana kan. Kadang-kadang anak-anak sekolah ke apa ke. Walaupun mengambil alih tanggungjawab suami mencari rezeki untuk 5 orang anak mereka, peranan seorang isteri tidak pernah dilupakannya. Sepanjang si suami tidak sihat, Hamidah cukup tabah dalam menjaga kebajikan suaminya. Malah sentiasa ikhlas dalam memberi sokongan moral. Kerana dia percaya dengan kuasa Allah, suaminya akan pulih dan mampu meneruskan kehidupan seperti biasa. Kadang-kadang kita nak pergi kahwin orang pun kita segan tau. Kadang-kadang orang bercakap kan. Dia kata apa, apa kau nak campur dengan dia? Suami dia dah lah. Tak betul kan? Betul dia kata. Sekarang dia kata dengan anak-anak dia ramai lagi. Apa tu sedih tau. Dia redha ujian dari Yang Maha Esa.
Tetapi reaksi dan tanggapan buruk segelintir masyarakat sesekali menyebabkan dia mengalirkan air mata. Saya tak boleh kenangkan balik. Apa orang nak buat dengan saya tak boleh kenangkan balik. Cuma Tuhan je yang tahu. Tapi saya tak kisah. Orang tak nak kenal saya pun saya tak kisah. Janji saya dapat besarkan anak-anak saya cukup. Itu je. Dan ayah sakit dan mak menanggunglah segala-galanya beban yang ditanggung oleh ayah. Turun kepada mak lah. Dek kerana kekangan wang, setiap hari dipenuhi dengan pelbagai kerja. Ibu kepada 5 orang anak ini sentiasa meluangkan masa bersama anak-anaknya. Kasih sayang seorang ibu tidak pernah terhalang oleh tanggungjawab mencari nafkah. Sejak dulu lagi, Hamidah menanam cita-cita untuk menjadi pengusaha bahulu yang berjaya. Jika ada modal dan masa terluang, perkara yang dilakukan adalah membuat kuih bahulu. Adunannya yang tersendiri menghasilkan bahulu yang sangat enak. Buat untuk keluarga, mula-mula untuk keluarga. Untuk keluarga, lepas tu sikit demi sikit adik cakap kan, Kak Cik buat bahulu Kak Cik. Dia cakap, buat untuk adik pula. Lepas tu pula kakak saya, dia katakan, kau dah pandai buat bahulu kan? Dia cakap, boleh tak anak dia nak kahwin, kau buat bahulu lah. Daripada situ lah saya start buat bahulu. Dia kata, kalau ada orang tempah kau nak buat tak? Mestilah. Dia kata, seronok ni buat ni. Cakap, sampailah sekarang 6 tahun saya buat tu. Itulah dengan orang kecil tu, dengan mixer yang kecil tu, 6 tahun lah saya buat. Peralatan membuat bahulu yang digunakan oleh Hamidah sekadar mampu menghasilkan bahulu dengan jumlah yang kecil. Malah keuntungan yang diperolehi juga dalam jangka masa tertentu tidak begitu menggalakkan. Adakah usaha dan kerja keras selama ini akan menghapuskan belenggu kemiskinan keluarganya? Minat dan kemahiran sememangnya dimiliki Hamidah. Untuk melangkah lebih jauh, wanita ini perlu dibantu. Pegawai Bank Islam mengadakan lawatan ke rumah Hamidah bertujuan mengenal pasti kesusahan yang dialaminya. Seterusnya merangka bantuan yang perlu disalurkan. Perbankan peribadi kini menjadi lebih mudah. Memperkenalkan Perbankan Mudah Alih TAP daripada Bank Islam. Satu-satunya perbankan mudah alih yang tidak memerlukan internet bagi kemudahan dan kebebasan perbankan di mana saja anda berada. Untuk pemindahan wang atau pembayaran bil, Bank Islam akan menukar cara perbankan anda. Tap sekarang untuk pembaharuan dalam perbankan mudah alih anda. Bank Islam, perintis perubahan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat 4 perkara yang membawa kebahagiaan: wanita solehah, tempat tinggal yang selesa, jiran yang baik, dan kenderaan yang bagus. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Solehah akan datang di TV Al-Hijrah. Segalanya bermula di sini. Wanita ini menggalas peranan besar dalam keluarga. Di sebalik ujian dan juga kesusahan, lahir cita-cita, harapan dan juga impian untuk merangka kehidupan yang lebih baik. Walau bagaimanapun, tanpa keinginan dan semangat yang tinggi untuk berusaha, mustahil bersua kejayaan. Minat dan kemahiran Hamidah adalah faktor penting untuk dia berjaya dalam cita-citanya. Jika dia beri peluang serta diiringi bantuan, mampu meningkatkan taraf hidup keluarga ini. Yayasan Basmi Kemiskinan tiba di rumah Hamidah. Assalamualaikum, Kak Hamidah. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Bolehlah duduk masuk. Okey, terima kasih. Buatlah duduk. Terima kasih.
Hari ini saya bersama-sama dengan Tuan Haji Beng, iaitu ahli lembaga pemegang amanah dan juga sukarelawan daripada YBK, ingin melihat sendiri keadaan Puan Hamidah Zura dan sama-sama membantu keluarga ini, insya-Allah. Akak buat apa, Kak? Tengah buat bahulu. Bahulu daripada pagi dah ni. Lawatan YBK ke ruang dapur rumah bertujuan melihat sendiri kemahiran Hamidah menghasilkan bahulu. Selain daripada beramah mesra bersama keluarganya, YBK juga mengenal pasti apa yang wajar dibantu untuk meningkatkan penghasilan bahulunya. Tanpa bantuan kita pun dia sudah boleh ke depan, maknanya dengan pemikirannya yang positif, pengeluarannya dan produknya juga bagus. Jadi saya rasa peluang ini ada pada Puan Hamidah dan juga pada YBK. Puan Hamidah sebagai penerima, YBK akan membantu. Bila kita melawat tadi, kita berjumpa dengan Puan Hamidah. Hamidah sedang membuat bahulu. Dan inilah rupanya perusahaan yang telah dilakukan selama 6 tahun. Jadi, tapi perniagaan ini ataupun usaha ini dibuat secara kecil-kecilan. Oleh sebab itu, apabila TB Hijrah bersama-sama YBK telah mengenal pasti tentang Puan Hamidah ini, jadi kami bersetuju untuk membantu Puan Hamidah ini supaya boleh membuat pengeluaran bahulunya itu dengan lebih banyak. Hari berganti, impian masih dicari. Hamidah tekad untuk menjadi usahawan bahulu. Impian ini bukan semata-mata untuk dirinya, tetapi gambaran masa depan keluarga. Berterusankah nasibnya begini? Adakah rezeki untuknya cuma di tahap ini? Harapan saya nak keluarga saya hidup senang. Saya nak keluar daripada kesusahan ni. Lepas tu, anak-anak saya ni biar dia rasa hidup dia selesa sikit. Macam kawan-kawan yang lain, janji apa dia nak. Sekarang ni apa dia nak tak dapat kan. Selepas ni, insyaAllah. Kalau dapat bantuan tu, tak tahu saya nak cakap apa. Kerana aben yang digunakan itu satu kecil saja. Jadi yang penting sekali barangkali kita akan dapatkan dia satu aben yang lebih besar supaya kapasiti bakar pengeluarannya itu lebih mudah dan lebih banyak. Yang kedua barangkali mesin pengisar menggaul tepungnya itu supaya saya ingat mungkin lebih 2 atau 3 supaya banyak dia boleh mengeluarkan. So nanti oven kita letak kat bahagian sana lah. Okey, asyik. Okey, sekarang saya bersama-sama dengan sukarelawan YBK nak kemas-kemas dapur Puan Hamidah ni sebab besok kita ada kejutan. Kita nak bawa, kalau ikut senarai sini kita nak bawa oven baru, meja baru, mixer baru. Jadi kita kena cepat-cepat kemas supaya kita boleh bawa kelengkapan baru masuk ke dapur Puan Hamidah ni. Okey, boleh semua? Jom kita angkat ini dulu. Kita angkat ni. YBK telah mengambil keputusan untuk membantu Hamidah dengan beberapa cara. Sukarelawan YBK bersepakat untuk mengemas ruang membuat bahulu supaya kerja-kerja membuat bahulu nanti lebih selesa dan mudah. Barangan yang tidak diperlukan dialih ke tempat lain, manakala barangan yang perlu diatur kemas. Bank Islam juga bertandang ke rumah Hamidah. Kali ini membawa peralatan membuat bahulu dan pemasangan alat ini dilakukan sebelum dibawa masuk ke dalam rumah. Setelah itu, satu persatu alatan dibawa masuk. Antaranya ketuhar, pengadun, meja besi dan keperluan yang lain. Barang-barang itu kemudiannya disusun dengan kemas di ruang dapur Hamidah. Tanpa pengetahuannya, kru Manjada Wajada bersama Bank Islam telah merangka satu kejutan untuk Hamidah. Akak, ni. Kita ada kejutan tak akak ni? Akak kena tutup mata.
Surprise! Kita ada Bank Islam bawa sesuatu. Apa dia tu? Kehadiran pegawai Bank Islam nyata memberi 1000 makna kepada Hamidah. Seolah-olah jalan yang tertutup dahulunya kini terbuka luas. Bantuan yang diberi sudah pasti membantu dalam menghasilkan bahulu dengan lebih produktif. Jadi sumbangan yang kami daripada pihak Bank Islam ajukan kepada ataupun bersumbangkan kepada Puan Hamidah adalah daripada sumbangan dana zakat Bank Islam lah. Okey, dana zakat Bank Islam kami mempunyai peruntukan untuk asnaf-asnaf zakat, antaranya kepada golongan-golongan yang miskin lah. Jadi kat sini saya nak apa orang kata bersesuaian jugalah kalau kat sini kita ambil surah At-Taubah ayat 2 dan 3 dan 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih wa ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Yang mana bermaksud sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan lapangkan ataupun rezeki untuk kamu, dan sekiranya kamu bertawakal kepada Allah, insya-Allah Allah akan cukupkan rezeki bagi untuk kamu. So dekat sini sumbangan tu adalah datang daripada pihak kami Bank Islam, dana peruntukan dana zakat Bank Islam. Sesungguhnya bantuan ditawarkan ini membawa erti sebuah peluang yang lahir daripada usaha dan sabar seorang hamba. Kita ada satu lagi kejutan tu akak. Okey, Puan Zura, ni dari Bank Islam. Sumbangan dana zakat Bank Islam sebanyak RM7,000. Daripada dana ini kita membelikan beberapa peralatan lah. Macam Puan tengok, termasuk mixer, oven dan perkasan mentah juga. Banyak. Telur, Tepung. gula dan acuan serta beberapa peralatan yang lain lah. Okey. Terima kasih pada Bank Islam kerana memberi saya dana zakat ni. Apa yang kita buat sekarang ialah kita hendak membantu dari segi penjanaan ekonomi yang berterusan. Kita tak nak hanya bantuan diberi one time basis habis. So dengan bantuan peralatan seperti ini, kita dapat membantu mereka untuk jangka masa panjang. Mungkin insya-Allah saya rasa dengan ini akan meningkatkan produktiviti di samping membesarkan lagi pasaran produk Puan Hamidah. Adakah impian Hamidah akan tercapai? Teruskan bersama kami. Walau apa jua impian anda, kami boleh menjadikannya kenyataan. Siapa sangka sebuah bank boleh meringankan beban komitmen kewangan? Bank Islam. Sebuah program realiti ala-ala Candid yang memaparkan dan memfokuskan kepada amalan-amalan baik yang sering dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada, apakah perasaan anda? Saksikan Laukana Bainana setiap Ahad jam 9 malam hanya di TV Al-Hijrah. Segalanya bermula di sini. Usaha seiring tawakal berterusan pasti membuka jalan bagi seorang hamba untuk mencapai apa yang dihajatinya. Sama ada yang dihajati itu berupa nikmat mahupun rezeki dikurniakan Allah dengan pelbagai cara, kadangkala di luar jangkaan kita. Pertolongan demi pertolongan ditawarkan oleh pihak Bank Islam. Sebaik sahaja selesai di rumah Hamidah, Bank Islam membantu menggantung iklan bahulu di tempat awam. Iklan ini mampu melariskan perniagaan Hamidah nanti. Kelengkapan yang diperlukan sudah sedia. Tidak kurang juga kemahiran dan pengalaman yang dimiliki sendiri oleh Hamidah.
Kini tibalah masa untuk Hamidah menimba ilmu daripada pengusaha bahulu yang berjaya. Setelah mendengar dan melihat sendiri keadaan dan rutin harian Puan Hamidah, tim Manjada Wajadah telah merangka beberapa bentuk bantuan yang akan diberikan. Antaranya ialah di sebelah saya ini, Encik Ashran, iaitu franchiser Bahulu Binti di Bayu. Ya, Liza. Rasanya tak sabar ni nak ajar Puan Hamidah kan? Ya, dah lama saya menunggu untuk mengajar. Tak sabar untuk membantu rasanya. Alhamdulillah, dan moga-moga dengan pertolongan Encik Ashran ini dapat meningkatkan ekonomi dan taraf hidup Puan Hamidah, insya-Allah ya. Insya-Allah. Jomlah kita Jom ke dalam. Assalamualaikum. Hamidah, saya ada kejutan lagi satu untuk akak ni. Banyak betul kejutan. Ni mana Encik Ashran ni? Masuk. Saya nak memperkenalkan ni Encik Ashran, ni Puan Hamidah. Apa khabar? Baik. Perkenalkan Encik Ashran dari mana ni? Saya dari Gombak. Saya datang ni nak mengajar akak buat bahulu berinti lah. Hari ni. Saya suka. Mestilah suka kan nak belajar benda baru. Agak-agak kita boleh start tak? Kalau barang dah ready, akak pun dah ready, apa kata kita boleh start sekarang. Jom. Apa nak buat dulu ni? Ni ada apa Kita ni? check dulu barang-barang. Hasilnya kita ada. Sebelum ini, bahulu yang dihasilkan oleh Hamidah adalah bahulu biasa. Kehadiran Encik Ashran memperkenalkan ilmu baru kepada Hamidah, bahulu inti. Hari ini saya datang untuk mengajar Kak Hamidah untuk buat bahulu berinti. Jadi kami daripada bahulu berinti di Bayu sebenarnya dah ada market sendirilah, termasuk Maiden yang tak lama lagi kita akan masuk ke pasar raya. So bagi saya bila Kak Hamidah dah boleh buat bahulu berinti dengan baik, pasaran tu tak jadi masalah. Sebab untuk raya ni pun saya dah ada projek untuk Puan Hamidah lah untuk hasilkan hampir 10,000 bahulu lah. Jadi untuk pasaran selepas raya pun insya-Allah tak ada masalah. Bila kita bakar bahulu, boleh lihat. Bahulu lihat sebab kita lebih tepung. Sesi pembelajaran dimulakan. Tunjuk ajar daripada Encik Ashran amat membantu Hamidah mencuba sesuatu yang baru. Saya rasa dengan adanya bantuan daripada YBK dan juga kegigihan Puan Hamidah itu, benda ini boleh berlaku. Dan saya percaya tiap-tiap orang ada kemahiran, dan kemahiran Puan Hamidah inilah yang kita akan exploit supaya menjadi lebih besar dan memberi manfaat kepada beliau sendiri. Bahulu inti dilihat lebih rumit dihasilkan berbanding bahulu biasa. Cubaan demi cubaan. Gagal, sungguh pun begitu, tidak mematahkan semangat wanita ini untuk belajar. Ketekunan dan tumpuan penuh yang diberikan oleh Hamidah membuahkan hasil. Bahulu inti yang baru dipelajarinya akhirnya berjaya dihasilkan. Okey, sekarang ni masak dulu kan? Inilah kuih bahulu berinti yang telah dihasilkan oleh Puan Hamidah sendiri. Kalau saya tengok ni nasib baik bulan puasa, kalau tak memang dah lama dah masuk dalam perut saya sendiri. Okey, Encik Ashran. Ni kalau tengok ni, kuih bahulu ni lulus tak lulus ni? Dah boleh jual dah ke? Kalau tengokkan dengan yang ni lah. Yang latest dia buat ni, dah cantik dah ni. Dah cantik dah kan? Cantik. Dan ni standard. Saya tak pakai sarung tangan, tak boleh pegang lah. Cuma colour dia lah putih sikit. Okay? Ni cantik dah ni. Tahniah diucapkan kepada Puan Hamidah. Usaha tangga kejayaan. Lama-lama dia buat mesti lagi cantik. InsyaAllah saya yakin. Pasaran adalah sangat penting dalam penghasilan sesuatu produk. Sukarelawan YBK mengambil keputusan untuk membantu meningkatkan pasaran bahulu dengan menempah papan tanda. Papan tanda yang telah siap kemudiannya diletakkan di persimpangan rumah Hamidah untuk memudahkan pelanggan mencari dan menghubungi Hamidah untuk mendapatkan bekalan bahulunya.
kalau boleh saya nak ubah diri nasib keluarga saya ni seperti macam mana yang saya tengok dalam TV tu, orang ni kan daripada mula tengok susah orang ni kan. Lepas tu dia buat, dia keluarkan produk-produk dia orang. Lepas tu sampai masa kehidupan dia orang berubah tau. Saya nak jadi macam tu. Saya tak nak lagi hidup macam ni. Dengan apa yang dimilikinya sekarang, bakal merubah hidup keluarganya. Mungkin keluarganya tidak lagi hidup dalam kesempitan. Jika dahulu susah, selepas ini mungkin kesusahan itu lebih ringan. Kalau dahulu miskin dan daif, mungkin ini jalan keluar dari belenggu kemiskinan. Usaha yang berterusan, insya-Allah capai kejayaan. Rancangan Manjada Wajada itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Bank Islam dan Yayasan Basmi Kemiskinan.